Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, macam mana cuti baru-baru ni, 1 minggu? Okey, kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha. Okey, cuti macam mana? Ada yang lebih makan daging ke apa? Okey, kalau ada daging lebih-lebih tu bolehlah hantar ke rumah cikgu sikit. Okey, kita tengok pada hari ini. Okey, kita masih di bab 5. Okey, kita masih di bab 5. Bentuk geometri 3 dimensi. Okey. Okey, itu kita dah tengok dah macam mana isi padu, macam mana nak cari isi padu silinder dan juga kon kan. Okey, saya buat sikit-sikit lah yang macam bersangkut paut kan. Macam itu kamu boleh tengok kan apa sangkut pautnya. Okey, daripada silinder tu kan, dia kononnya dipotong tu dapat 1/3 daripada tu adalah kon kan. Kan. Okey, hari ini kita tengok isi padu untuk prisma dan juga piramid. Okey, masih ingat apa itu prisma dan piramid kan? Senang. Okey, kita tengok kedua-dua ni. Okey, okey, tengok contoh. Kita dah tengok dua contoh. Ini kita tengok contoh yang ke. Okey, contoh yang ke-3. Okey, hitung isi padu dalam cm kuasa 3 prisma tegak di sebelah. Okey, cm kuasa 3 ataupun cm padu lah, dia ambil isi padu tu. Dalam ni, dalam bahasa Inggeris kita panggil centimeter cube kan. Okey, tengok penyelesaian macam mana. Okey, dibagi, tengok dulu. Okey, diberi 13 cm darab 10 kan, dia punya segitiga ni adalah keratan rentas. Okey, masih ingat dia punya rumus untuk prisma? Okey, kita nak tahu sebenarnya isi padu ni, macam itu saya kata isi padu dia. Okey, tengok keratan rentas ni, dia seperti disusun dengan rapat. So berapa panjang dia begini. So luas keratan rentas darablah dengan berapa panjang ni. Sama juga kalau dia adalah silinder itu kan, silinder so bulat kan. Tengok bulat, luas bulatan ni darablah dengan berapa panjang ni. Sama juga dengan prisma. So luas keratan rentas yang ni, luas ni, so kena cari luas segitiga ni darablah dengan 24. So sebenarnya semua luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okey, tapi macam mana pula nak cari luas keratan rentas? Okey, luas keratan rentas tu adalah luas segitiga kan. Macam silinder, keratan rentas dia adalah bulatan. Okey, untuk prisma, luas keratan rentas dia adalah segitiga, luas segitiga. Okey, macam mana nak cari luas segitiga? Masih ingat lagi dengan teorem Pythagoras. Okey, macam mana kita nak cari teorem Pythagoras? Okey, kan. Untuk mencari, okey, dia punya rumus dia. Saya ingat lagi rumus ni. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Kan, B kuasa. Okey, di mana kalau tekan dia macam ni. Okey, yang A tu adalah yang kat sini. Ini adalah A. B dengan C tak kisah mana satu. B sini boleh, C sini boleh, B sini boleh, C sini tak kisah. Katakan sini B, sini C pun tak kisah. Sini jadi B, sini jadi C tak kisah. Yang penting A mesti berada kat sini. Okey, A mestilah
garisan yang paling panjang dekat segitiga. Macam tu lah kamu tahu, hypotenuse. Ni bahagian hypotenuse dia ni. Yang paling panjang ni adalah ya dia punya A lah. Kan tadi tu. So okey, sekarang ketinggian dia berada dekat sini kan, maksudnya B lah kat sini. Kita nak keluarkan B, so kita boleh tukar lah. So sekarang ni macam ni. So dia ni tinggi, sini ada 5, sini ada 13. Sampai sini 5, sini 10 kan, so dia bahagi 2. So di sini 5, sini 5. Okey, kemudian macam saya kata tadi, A tu mesti yang paling tinggi kan. So 13 kat depan, kuasa 2 sama dengan, ini tak kisah mana-mana, T kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, jadi kita nak T. So T jadikan yang, so kita tinggalkan T saja kat sini, sebawa kat sini. So sini tambah, bawah sini akan jadi tolak 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 sama dengan T kuasa 2. Okey, nak tahu, nak senang nampak, so T tebuk depan. T kuasa 2 sama dengan 13 tolak 5 kuasa 2. So kita nak T sahaja, bukan T kuasa 2 kan. Kuasa 2 bawa ke sana, dia akan jadi punca kuasa 2 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So dapatlah macam ini. So tekan kalkulator, dapat 12 cm. Okey, 12 cm. Okey, 12 cm dia punya, ya 12 cm. So dia punya, nak cari dia punya apa, luas. So 1/2 darab dengan, okey, kenapa dia bagi 10 kat sini? Padahal sepatutnya 5 kan. So nak cari luas kat ni, 1/2 darab T dia dapat, kita dapat 12 darab 5 betul. Tapi kenapa 5 ni jadikan 10? Sebab dia sini bawah sebelah, dia dua belah kan, ada 1 ada 2. Sebab itulah dia sebenarnya macam ni lah sebenarnya. 1/2 darab 2 kali 5 darab 12, dia simplify kan. Saya dapat 10. So 1/2 darab 10 darab 12, lepas tu darab dengan 24. 24 ni adalah dia punya tinggi. Okay, boleh faham kan macam ni? Mesti nak terangkan je lah. So kalau next time kalau nak cari, kamu just terus ambil saja 1/2 darab panjang bawah ni darab dengan dia punya tinggi. So tinggi kena cari lah. Tinggi kena cari. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi, alhamdulillah, tak perlu cari. Kalau tak, kalau dia tak bagi, kamu kena cari lah menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okay, boleh. Okay, so kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1440 cm kuasa 3. Okey, macam itulah cara nak kira prisma tegak. Okey, tengok seterusnya, isi padu piramid. Okey, sini berapa ni? Okey, inilah dia nak terangkan macam mana dia boleh dapat rumus 1/3 darab luas tapak darab tinggi ni. Ni dia just, ni tak ada apa pun, ni hanya untuk membuktikan. Kita boleh tengok dulu. Okey, perhatikan sebuah kubus yang punya panjang, lebar dan tinggi. 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan ke dalam kubus dengan luas tapak piramid sama seperti luas tapak kubus dan ketinggian piramid separuh daripada ketinggian kubus. Maksudnya, tengok. Maksudnya dia dikerat sini. So ada kubus ni. Bawah ni ada satu, tepi ni satu, tepi ni satu, tepi sana satu, tepi sini satu, atas satu. So dia gabungkan kubus piramid. Dia gabungkan 6 piramid dan jadikan satu kubus. Itulah tidak membuktikan kan, di mana kita tahu okey, bila dia kata untuk tinggi ni, so tinggi ni adalah sama dengan 2 kali tinggi 2 kali tinggi ni kan. Tinggi ni
adalah sama dengan 2 kali tinggi piramid kan. Nampak ni ada 2 kan. Ni dah tinggi piramid ni kan, tinggi piramid kan. Titik ni adalah samalah, piramid dia sama besar. So ini ke atas, yang ini ke bawah. Okey, 2 tinggi ni adalah bersama dengan 1 tinggi ni. Dia akan dapat ni. So isi padu piramid dia boleh katakan isi padu kubus bahagi dengan 6. Okey, sebagai kubus kita tahu panjang dan lebar dan tinggi. Okey, di mana kubus adalah sama, panjang dengan lebar dan tinggi ni adalah sama saiz. So ni akan jadi ni. So bila dikatakan luas tapak dan piramid darab dengan tinggi bahagi dengan 3 kan. Tadi sebab 2 tinggi piramid kan. Ni dia punya tinggi ni, tinggi kubus bersamaan 2 tinggi piramid. So digantikan T sebagai 2 darab dengan tinggi 2 tinggi piramid. So kita boleh katakan ni lah. So ni 2 potong, yang ni potong, so jadi tinggi 3, tinggal 1 kita abaikan je lah. So luas tapak piramid darab tinggi piramid dah bagi 3. So dapatlah rumus dia 1/3 dikeluarkan ke depan darab luas tapak darab tinggi. Okey, ni lah macam mana untuk dapatkan dia punya isi padu tu, rumus isi padu. Tak ada masalah, tak ada ni sangat pun sebenarnya. Ini hanya dia nak bagi tahu sahaja. So kalau kamu rasa benda ni kamu tak boleh nak hadam ataupun tak boleh nak faham, okey, kamu just hafal sahaja rumus ni 1/3 luas tapak darab tinggi. Okey, dan kalau tak silap saya, okey, macam yang tahun-tahun lepas dia ada dah formula-formula semua ni berada di depan kamu punya kertas. Kertas kamu, kertas soalan kamu. Tetapi sampai tahun ni saya tak pasti lagi lah, sebab tahun ni adalah tahun yang pertama untuk silibus kamu ni. Dia tukar KSM. Okey, saya rasa dia masih kekalkan lagi lah dia punya formula tu, masih berada di depan. Okey, jangan risau. Okey, untuk memudahkan lebih baik hafal lah. Bila hafal tu kamu tak perlu nak balik ke depan, jadi kamu lebih cepat. Okey, tengok contoh 4. Hitung isi padu dalam cm padu piramid tegak dengan tapak segi 4 sama di sebelah. Okey, ini adalah dia punya. Okey, ini dia punya piramid. So dia beri tinggi dah 6 cm dan juga diberi dia punya ni 8 dengan 8. So sama, bawah ni adalah kubus kan. Segi 4 sama. So 8 dengan 8. Okey, isi padu piramid masih ingat lagi tadi 1/3 darab luas tapak darab tinggi. So luas tapak dia berapa? 8 darab 8 darablah dengan tinggi dia 6. So terus dapat 128 cm padu. Mudah kan? Just masukkan saja. Okey, dia tak ada ni. Okey, tapi kadang-kadang juga dia ada juga soalan kalau diberi soalan hebat kan, katakan sini ni dia tak bagi ni, dia tak bagi tinggi, katakan dia tak bagi tinggi, dia hanya bagi sending dia. Sending dia, katakan sending dia berapa? Katakan sending ni dia bagi 5 sending ni 5 cm dia bagi, dia tak bagi ni. So sini 8 kan, 8/2 sini 4. So pakai tadi lah rumus teorem Pythagoras. Katakanlah kalau dia tak bagi, tapi bukan soalan ni lah, soalan lain. Katakan dia tak bagi, so saya terangkanlah macam mana nak buat. So macam mana? Okey, yang paling panjang berada kat depan. 5/2 sama dengan, ni tak tahu, kita tak bagi tinggi, 4/2 tambah T/2. Sebab kita nak T, ini kita nampak, ingat lagi. Okey, kita nak senang tengok kan, kita swapkan saja supaya kita nak ni, yang kita nak tu berada kat depan kan. Biasa kita nak cari X sama dengan apa lah.
lebih mudah lagi. Okey, so T kuasa 2, so kita nak T saja kita jadi punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So tekan-tekan kamu akan dapat lebih kurang 3 lah macam tu. Ni tak samalah kan sebab soalan dia lain. Macam tu lah dia punya jalan kerja dia. Kadang-kadang lah mungkin dia akan beri untuk kebat. Kalau dia nak kebat lagi, dia tak bagi sini, dia bagi yang sending tepi ni. Sending tepi ni pula kamu kena bahagi sini pula. Nampak ni segitiga ni, cari pula yang panjang ni. Dah jumpa yang panjang yang kat sini, cari pula kat sini. Nampak dia lebih susah lagi lah, tapi saya harap dia tak adalah susah isu kan. Okey, boleh ya, boleh faham kan? Okey, kamu jangan tengok sangat ni, ini saya just bagi tahu ya. Dia kalau ikut soalan ni simple dia macam ni. Ni jangan tengok ni. Saya cuba nak terangkan kalau diberi soalan kebat. Okey, akhir kata semoga kamu semua faham apa yang saya sampaikan ini, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat lah dekat kamu. Bukan setakat kamu punya peperiksaan M4, rasanya lebih lah. Okey, saya dah siapkan tugasan dalam workbook kamu. Okey, jika ada yang kamu kurang faham, boleh terus PM saya. Okey, akhir kata, untuk kita mendapat chance, apa tu chance? Chance adalah peluang. Untuk kita dapatkan peluang yang baik, kita haruslah change, kita haruslah berubah. Fikir-fikirkan, dan Assalamualaikum. Terima kasih.